Ya, Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Majdi. Tak sabar pula saya untuk menziarahi studio RTB Pekan Tutong. Kerana pada hari mingguan ni adanya satu audisi nyanyian bagi satu rancangan unit hiburan RTB iaitu Final Quest. Jadi kepada orang-orang yang tinggal berlemas tautin di daerah Tutong, jangan lupa untuk ke daerah Tutong pada lusa 6 hari bulan Jun ini pukul 10 pagi hingga 5 petang. Majdi mesti ada tu Majdi mau ikut? Maafkan saya tidak ada kepada ketika itu. Nah, terlepaslah bulat sparkroll. Okey, dapat Majdi. Mungkin banyak info yang ingin diberikan dari daerah Tutong, jadi kami serahkan kepada Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dipertemukan lagi pada hari ini untuk mengongsikan antara info semasa yang dimuatkan pada hari ini. Saya kongsikan terlebih dahulu pada hari Ahad 6 Jun 2021, juga seperti yang dikongsikan oleh rakan kita sebentar tadi, Fakur Razi, pada hari Ahad ini akan diadakan audisi Final Quest, sebuah pertandingan nyanyian. Jadi dialu-alukan kepada auda yang tinggal di daerah Tutong yang berumur 12 tahun sehingga 21 tahun untuk mengikuti audisi yang akan diadakan pada hari Ahad ini, yang mana ianya akan diadakan di studio RTB Tutong pada jam 10 pagi sehingga 5 petang. Jadi pada auda yang akan hadir nanti, jangan lupa untuk mengimbas kod QR dan mematuhi segala garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan juga pada hari yang sama, 6 Jun 2021, juga Song Mikot Mok Festival Ado Gayo Jati alu-alukan orang ramai untuk datang ke Festival Ado Gayo Belia Kampung Ukong 2021 yang akan diadakan pada hari Ahad ini juga, 6 Jun 2021. Pada jam 7 pagi bertempat di Gelanggang Sukan Kampung Ukong, dan banyak juga acara-acara yang turut dimuatkan di sini seperti persembahan tarian Tamarok, silat kuntau, tarian ancayau, dan banyak juga pengisian yang diisikan seperti pameran burung, reptilia dan kucing, pameran kraft tangan, jualan produk-produk kampung dan juga permainan funfair, bonsai dan juga ATV. Yang pasti banyak aktiviti yang anda boleh ikuti dengan menghadiri ke Festival Ado Gayo yang akan diadakan pada 6 Jun 2021. Baik, ada untuk seterusnya pula. Apa kata kita ikuti bahan yang kita sediakan pada pagi ini. Bakhor atau bukhor adalah sejenis wangian Arab yang menjadi budaya mereka sejak dulu lagi. Bakhor ialah cebisan kayu gaharu yang direndam di dalam wangian untuk dibakar bagi mendapatkan haruman yang lebih lama dan wangi. Bakhor digunakan secara meluas di negara-negara Timur Tengah ketika perayaan-perayaan dan juga ia digunakan setiap hari bagi memberikan haruman yang baik di dalam rumah. Penduduk di negara Brunei Darussalam tidak terkecuali. Ramai yang mengamalkan haruman rumah menggunakan bakhor. Rampai pagi dari daerah Tutong hari ini, saya kongsikan tinjauan saya ke Kampung Bukit Panggal Tutong, menemui pengusaha tempatan yang menghasilkan produk bakhor. Awang Muhammad Ayub Suhaili dan isterinya, Dayang Nurhani Abdullah, telah menghasilkan produk-produk hiliran gaharu. Incense corn yang diusahakan oleh Dayang Nurhani. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah ampas kayu sulingan gaharu, serbuk kayu gaharu, getah kulit gaharu dan air sulin gaharu. Bahan-bahannya semua berasaskan kayu gaharu yang diuli kesemuanya untuk dimasukkan ke dalam acuan khas berbentuk kon. Selepas dikeluarkan dari acuan, incense corn ini akan dijemur terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bungkusan. Penggunaan incense corn tidak memerlukan arang untuk dibakar dan yang pasti asapnya mengeluarkan haruman gaharu.
Selain itu, satu lagi produk hiliran gaharu yang mereka hasilkan yang ditunjukkan oleh Muhammad Ayub Suhaili. Baik, Auda, satu lagi produk yang dihasilkan oleh Tuan Ayub ya. Jadi kalau tadi kita ni dapat saksikan produk incense corn dan sekarang ni ini adalah produk bakhur ataupun bukhur Ya. yang mana bahan-bahannya adalah empas sulingan gaharu. Ini adalah kayu gaharu yang sudah dikeluarkan minyaknya. Jadi empas ini kita manfaatkan untuk dijadikannya bakhur. Lagipun empas gaharu ini masih mempunyai bau minyak gaharu. Jadi ia boleh dimanfaatkan untuk menjadikan satu produk hiliran yang lain lagi yang berasaskan gaharu. Habuk sulingan gaharu ini kita adunkan dengan minyak wangi ataupun fragrance. Minyak ini adalah berasaskan gaharu juga, yang mana diadun dengan beberapa minyak bunga yang lain. Jadi untuk mendapatkan satu aroma yang berbeza dengan gaharunya, tapi asasnya tetap gaharu. Jadi kita adunkan minyak ini perlahan-lahan merata. Dan seterusnya apabila adunan ini sebati, minyak dah meresap ke dalam habuk kayu, kita campurkan gula merah. Ini gula merah. Kita boleh gunakan apa saja jenis gula lah, tapi saya lebih gemar menggunakan gula merah. Ya, fungsinya menggunakan gula tu kenapa tu? Gula ini supaya bau minyak itu melekat ke habuk kayu. Jadi supaya nanti apabila kita bakar, bukan saja kayu yang terbakar, minyak yang terbakar, tapi minyak dari kayu tadi macam dibungkuslah dengan gula itu. Ini campur air suling gaharu. Apa kau minyak itu? Sama juga adun. Saya sudah melihat kan adunan ini sudah nampak apa namanya ini, Rata, sudah sebati sudah. Minyak, air dan kayu. Jadi saya rasa airnya pun sudah cukup nih. Kalau ia terlampau banyak air, ia susah akan dibakar nanti. Kalau ia terlampau sedikit air, dia cepat terbakar dan baunya tuh udah lasting dah lama. Ini mau ia lama, biar jadi uap tadi tu. Oke, yang akhir sekali kita campurkan habuk kayu gaharu. Ini adalah habuk kayu gaharu yang pure, yang asli, yang belum disuling dan belum. Jadi tergantung kepada grade. Kalau kita membuat bakhur yang tinggi nilainya, kita gunakan kayu gaharu yang tinggi kualitinya. Jadi yang ini kita sebatikan. Kenapa kita buat ini terakhir? Supaya nanti pengaruh minyak yang kita adun awal dengan kayu gaharu yang kita baru adunkan ini, nanti yang awal terbakar itu gaharu. Ini dia lawan ya, ini dicoba nanti dibakar. Bakhur dinyalakan dengan meletakkan arang sintetik yang baranya boleh bertahan sehingga 1 jam bersama serbuk bukhur ke dalam bekas khas. Kemudian, api dinyalakan sehingga mengeluarkan asap. Asap berkenaan mengeluarkan bau-bauan menyegarkan, bergantung kepada jenis bakhur yang digunakan. Menariknya, asap yang keluar daripada bakhur ini tidak melemaskan, termasuk untuk kanak-kanak kerana ia menggunakan gaharu yang bertindak menghasilkan oksigen, bukan karbon. Baik, kalau Tuan macam mana boleh terfikir untuk menghasilkan produk ini, Tuan? Alhamdulillah, bila kita ini sudah membuat pengeluaran minyak gaharu itu, kita ini akan melihat apa lagi produk-produk yang kita boleh hasilkan. Ini produk hiliran yang boleh kita hasilkan. Jadi idea itu datang daripada melihat keadaan penggunaan kayu gaharu. Maksudnya kayu gaharu itu banyak dibuat teh, dibuat tasbih, dibuat bakhur, buat incense corn. Jadi memang sudah adalah barang itu di pasaran. Cumanya apakah kami mampu atau saya mampu untuk menghasilkan dengan
kreat sendirilah maksudnya. Ya, jadi sebelum menghasilkannya, adakah Tuan ada mempelajari dari guru-guru ataupun orang-orang tertentu? Mula-mula saya menghasilkan adalah daripada menimba ilmu lah sedikit daripada pengusaha-pengusaha lain. Contoh kalau bila datangnya idea untuk buat bakhura tu, jadi bila kita ni dalam industri gaharuan ni, kita ni banyak mempunyai kawan dari luar negara, dari Malaysia, Indonesia, dari Middle East. Jadi mereka ini adalah pengguna-pengguna produk tersebut. Jadi mereka akan bertanya, do you make bakhur? Jadi soalan itu diulang-ulang. Jadi bila diulang-ulang, saya memikirkan pasti produk itu suatu keperluan. Jadi sekarang keperluannya untuk menghasilkan. Jadi saya tanya arah kawan-kawan, sahabat-sahabat di Semenanjung, ada 3 orang lah sahabat-sahabat di Semenanjung yang memberi berbagai formula ataupun cara membuat bakhur. Selain daripada kayu gaharu, contoh untuk membuat instant corn, kita menggunakan getah kulit kayu. Getah kulit kayu ini di Brunei dan jadi itu terpaksa dibawa diimport, maksudnya dibeli dari luar. Dan itu satu keperluan asas lah untuk membuat instant corn. Jadi apa mana-mana pun instant corn, getah kulit kayu ini diperlukan. Kalau bakhur itu cuma saya memerlukan wangian. Jadi bakhura ini sudah menjadi satu evolusi lah. Kalau dulu berkali bakhura itu abok gaharu saja tu. So now penggunaannya sudah meluas. Jadi kalau kita ni orang-orang Islam ni, kita ni selalu menyamakan baunya tu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, bau-bau yang menunjukkan keislaman lah. Jadi gaharu adalah satu produk wangian yang asas. Jadi ada pun bunga-bunga itu supaya kita ini membagi kelainan sedikit lah. Sebagai pengusaha kami tetap untuk meningkatkan penghasilan produk-produk gaharu, produk-produk hilang gaharu. Saya pun sudah berkecimpung dalam penanaman gaharu, mengeluarkan minyak gaharu, dan ini adalah satu daripada produk hiliran yang kami hasilkan. Di mudah-mudahan satu hari nanti insyaAllah kami dapat kembangkan dia di skala besar lah, kecil skala besar, kerana memerlukan dana dan juga peralatan lah. Jadi insyaAllah. Inilah hasil beliau mempelajari dan mendalami ilmu pertanian, iaitu penanaman pokok gaharu, dan akhirnya beliau berjaya menghasilkan beberapa produk hiliran dari kayu gaharu dan telah memasarkannya di negara ini walaupun secara kecil-kecilan. Bagi penggemar-penggemar bakhur dan juga insense corn ingin mendapatkan bekalan, bolehlah menghubungi kami di laman Facebook dan juga Instagram. Facebook page Cahaya Gaharu dan juga Instagram Cahaya_Gaharu, ataupun hubungi di WhatsApp 877 21